Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, dengan izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas pilihan Allah yang telah menetapkan nama-nama kita dan diri kita tersenarai sebagai mereka-mereka yang menghuni taman-taman syurga dunia, yang berada dalam sebaik-baik majlis yang padanya Allah Subhanahu wa taala kirimkan para malaikat, Allah turunkan rahmat, yang Allah memuji-muji penghuni-penghuninya, dan di majlis inilah Allah Subhanahu wa taala sentiasa memuji-muji dan menyebut-nyebut, dan Allah Subhanahu wa taala gunakan kebaikan, limpahi rahmat dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan nama kita terus tersenarai sebagai penghuni syurga dunia hinggalah ke syurga akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan, insya-Allah pada malam ni kita sambung surah Al-Insan, surah yang baru selepas kita minggu lepas dah habis surah Al-Qiyamah, dan kita masuk ke surah yang baru iaitu surah Al-Insan, ataupun kita namakan surah manusia. Insan ni juga daripada kata bahasa Arab, daripada kalimah Arab yang kita dah guna pakai dalam bahasa kita. Kita pun panggil insan juga, sesama insan kan, yang asalnya daripada bahasa Arab juga. Jadi apa tu kalimah-kalimah Arab yang telah diguna pakai dalam bahasa Melayu kita. Insya-Allah surah ini mengandungi 31 ayat. Ya, dia surah yang ke-76 daripada susunan surah pada juzuk yang ke-29, dan di muka surat 578 insya-Allah. Tentang kelebihan ini, kelebihan surah ni pernah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ibnu Abbas, Nabi membaca surah ini dalam salat subuh pada hari Jumaat, selepas rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzil, dan rakaat kedua surah Al-Insan, Hal Ata 'alal Insan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Tapi kebanyakan masjid surau di tempat kita, dia tak sampai surah Al-Insan, dia sampai surah surah apa? Alif Lam Mim Tanzil, surah Sajdah aja. Wallahu alam, sama ada imamnya yang tak larat ke ataupun makmum dia. Tapi biasanya bila kita tanya, imam kata meraikan makmum yang tak larat. Kadang-kadang tu sebenarnya imam dia tak larat. Tapi disunahkan sebenarnya pada rakaat kedua sambung surah Al-Insan, sebaik-baiknya lah. InsyaAllah tuan-tuan, kita bersedia, kita pergi pada malam ni. Apa yang ingin kita capai daripada objektif umum, ada 3 objektif umum, iaitu 3 T. T yang pertama namanya tahsinul qiraah, perbaiki bacaan. Sebab Al-Quran diturunkan, tujuan pertama supaya kita baca dulu. Kita tak boleh faham kalau tak baca, kan? Jadi kita baca lah. Dan bacanya pula bukan mengikut nafsu dan ikut selera, tetapi mesti berdasar dan berlandaskan ilmu. Maka nak tahu ilmu tu kena belajar. Belajar tidak membadai dan mencukupi hanya dengan kita menonton, mendengar, tetapi ada guru yang mendengarkan bacaannya dan kita memperdengarkan bacaan kita di hadapan dia. Jadi dalam konsep kita di surau ni, kalau setiap orang nak baca, guru menyemak bacaan setiap seorang, tak cukup masa. Jadi kita ambil secara umumnya, guru akan membaca, kemudian diikuti oleh jamaah keseluruhan. Ya, kita perbaiki bacaan kita. Yang kedua objektif yang kita nak capai, iaitu kita nak belajar hukum tajwid, ataupun kita ulang kaji lah. Hukum tajwid ni, ada orang pandai baca dah, tapi bila tanya hukum apa dia tak tahu. Macam kita tanya semayang maghrib, tahu tak? Tahu. Tapi bila kita tanya duduk rakaat, duduk tahiyat awal tu, kalau imam tu lupa terus bangkit, sah ke tak sah solatnya? Kan?
Itu confuse tu. Ataupun semayang hari raya. Imam tu lupa nak takbir 7 kali. Ya, contoh kan. Dia tahu solat raya-raya pada rakaat pertama tu ada 7 kali takbir. Tapi kalau imam tu lupa, adakah nak kena semayang sekali lagi ke ataupun tak payah? Tu. Itu dari sudut hukum tu ramai yang confuse. Macamlah kita baca Quran, semua baca Quran boleh baca dengan baik. Tapi bila tanya kenapa panjang, kenapa dengung, dia tak tahu. Kan? Itu tajwid. Yang ketiga iaitu tadabbur. Kita nak menghayati ayat Quran yang kita baca walaupun tak banyak. Malam ni kita baca 4 ayat sahaja. Tetapi tujuan dan matlamat Al-Quran itu kita capai iaitu dengan kita dapat menghayati, faham dan kita ikut apa yang suruhan-suruhan dan larangan-larangannya. Jadi sebab tu kita mengharapkan agar Al-Quran ini mengesani jiwa kita, dia terus membimbing kehidupan kita. Kita nak Al-Quran bimbing, tunjuk kita mana yang sebenarnya yang perlu kita lakukan sepanjang hidup kita atas muka bumi ini. Ramai orang yang hidup, dia berlandaskan emosi dia. Dia tak suka, dia tinggalkan. Dia suka, dia buat. Ataupun mengikut nafsu dia. Dia bukan ikut kata Allah. Allah suruh buat, Allah suruh tinggal, dia tak ikut itu. Dia ikut emosi ataupun ikut nafsu serta selera dia. Kita tak boleh macam tu. Selera kita mesti ada panduan daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran suka, maka kita kena suka. Kalau Al-Quran benci perbuatan itu, kita kena benci. Kita nak hidup kita berpandukan kepada Al-Quran. Ini selera dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ikut selera kita. Allah dah tunjukkan dah jalan untuk kita mendapat kebahagiaan. Mana dia jalan? Quran inilah jalan dia yang kita kena ikut. Kadang-kadang tu kita ni benci sesuatu yang Allah suka, yang Allah bagi, dan kita pula tak nak ikut apa yang Allah suruh. Jadi kena hati-hati. Kita mengharapkan Al-Quran bimbing hidup kita, maka kena belajar Al-Quran. Kena tadabbur, kena faham, kena ikut kehendak Quran dan ketepikan sekejap emosi kita, nafsu kita, selera kita. Kadang-kadang memang ada perintah-perintah Allah tu, dia bercanggah dengan selera kita. Kalau Allah suruh kita buat sesuatu tu, kadang-kadang kita pun bukan suka sangat pun buat benda tu. Mungkin kita ada suka yang lain. Maka itu kita kena ketepikan selera kita supaya kita dapat ikut kehendak Allah dan kehendak Al-Quran. Baik. Surah Al-Insan ayat yang pertama muka surat 578. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kena hati-hati dan kawal intonasi kita, mana yang kita kena tekan dan mana yang kita kena sederhanakan. Contoh macam bismillah. Kita nak tekan sangat tak pada sin tu, tak perlu. Jangan kita beria, bersungguh sampai terhangguk-hangguk tu maknanya kita tekan. Dia tenang je sebab sin tu hanya tanda mati. Kan? Bismil, yang tu kita tekan sikit. Millah. Jadi kita boleh baca Quran dalam keadaan sedar diri. Kita sedar, aku sedang tekan, aku sedang melembutkan, aku sedang meringankan dan aku sedang menebalkan huruf-huruf itu. Okey, teruskan. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
Ketika mendengungkan yakun, nun tu tak diletakkan tanda mati, menunjukkan bahawa nun tu dibaca dengung, yakun. Kan? Adakah bagaimana keadaan mulut kita pula waktu kita dengung tu? Kita nak kembungkan ke, nak senyum ke, nak sengih ke, ataupun nak muncung? Ku tu kan baris depan. Baris depan ni memang kena muncung. Ku. Jangan baca baris depan dalam keadaan sengih. Tak kena. Dia mesti kalau baris depan mesti muncung. Ku. Tetapi dengung nun tu. Yang muncungnya pada ku. Nun itu ketika didengungkan, tarik balik muncung dia. Sebab dia bertemu dengan huruf istifal, huruf shin. Jadi jangan baca lam yakun, ikun, dia terus muncung tu. Jangan. Sebab dia bunyi dia akan tebal dengung dia. Tarik balik muncung kita. Lam yakun, ada kuasya. Sebab shin, sya, sya, sya. Ikhfa, di situ ada hukum ikhfa. Nanti kan kita cerita dalam objektif yang kedua, iaitu tajwid. Kenapa kita kena sengihkan mulut kita ketika kita mendengungkan kun tu nanti, insya-Allah. Tapi kawal mulut masing-masing. Mungkin tuan-tuan tak tahu tuan-tuan muncung ke sengih ke tak tahu. Itu namanya tak sedar diri. Dia tak sedar yang dia sedang memuncungkan ataupun sengih. Jadi kena nak tahu dia muncung ke tidak, nanti balik rumah baca depan cermin. Dia boleh tahu. Okey, kita masuk ayat yang kedua. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Sadaqallahul azim. Cukup 4 ayat, cukup. Masa macam tak cukup je. Pendek kan? Tapi saya suruh hafal. Suruh hafal, kalau boleh 1 ayat je lah Ustaz. Kalau suruh hafal 1 ayat. 4 ayat bolehlah. Kita bagi tempoh 3 minggu. Sampai bulan depan 3 minggu 4 ayat. Boleh? Itu pun tak boleh kan? InsyaAllah lah boleh. InsyaAllah boleh sebenarnya. Sebab tu saya tak nak baca bagi banyak-banyak. Biarpun 4 ayat kita dapat malam ni, tapi kita boleh hafal. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan istiqamah, sebenarnya kita juzuk 30 kita dah habis dah. Padahal kita ngaji sikit-sikit macam ni lah. Sikit-sikit. Juzuk 30 tu dah habis. Sekarang ni nak habis juzuk 29. Kalau tuan-tuan istiqamah, setiap kali kita habis ngaji, kita hafal yang 4 ayat, 5 ayat ini, tuan-tuan dah dapat 2 juzuk dah sebenarnya. Tapi dapat tak 2 juzuk? Tak dapat kan?
Tapi cuba istiqamah. Habis kita ngaji, cuba hafal. Dan bawa bacaan hafazan kita tu dalam solat, insya-Allah. Dia akan ingat. Baik, kita pergi pada objektif kedua, iaitu tajwid. Yakun tadi, ayat yang pertama, lam yakun. Nun mati bertemu dengan huruf shin. Walaupun tidak diletakkan tanda mati, menunjukkan nun itu mati. Kenapa nun yang tak ada tanda mati, kita kata nun tu mati? Sebab tak ada tanda-tanda hidup. Bila tak ada tanda hidup, maka dia mati. Apa tanda hidup? Baris atas, bawah, depan. Tu tanda hidup huruf tu. Tapi kalau dia tak ada tanda-tanda hidup, maknanya dia mati. Cuma tidak diletakkan tanda matinya itu kerana di situ bertemu dengan huruf shin. Shin yang huruf ikhfa. Dalam resam Osmani, Quran resam yang kita guna ni, resam ni ialah kaedah penulisan. Memang tidak letakkan tanda mati pada hukum ikhfa. Apa makna ikhfa? Ikhfa tu maksudnya sembunyi. Sebab tu dia sembunyikan tanda mati. Dan disembunyikan bunyi nun mati tu. Dia tidak jelas yakun. Jangan baca lam yakun. Kalau kun itu jelas nun mati. Lam yakun. Ada kun. Bukan yakun. Jelas? Bukan K-U-N. Kalau K-U-N, itu jelas nunnya. Dia mungkin K-U, hampir-hampir kalau nak ejaan ruminya lah N-G. Kul. Macam tu. Kul. Okey. Kemudian kita letakkan mulut kita dalam keadaan sengih. Kerana kita menipiskan dengung itu. Dengung ni dia ada dengung tebal, ada dengung nipis. Dia tebal apabila bertemu dengan huruf-huruf isti'la. Ataupun huruf-huruf tebal ataupun huruf-huruf yang tebal. Maka dia dengung tu dia dinipiskan apabila bertemu dengan huruf-huruf istifal, huruf-huruf yang nipis istifal. Jadi shin ni huruf istifal. Jadi jangan kita kembungkan mulut kita, takut nanti dia akan menebalkan dengungnya. Okey, kun macam tu. Bukan kun, jangan kun. Okey? Okey, yang tu yang pertama, hukumnya ikhfa hakiki. Yang kedua, pada hujung, pada ayat yang keempat itu, kalimah salasila. Contohlah ada makcik ataupun kawan kita, dia napasnya pendek. Dia baca-baca, dia boleh sampai salasila je. Contohlah, saya tak boleh Ustaz. Kalau saya baca sampai habis, wasaira, nyawa saya pun habis, dia kata. Dia tak habis, dia tak cukup nafas. Maka dia berhenti pada salasila. Kalimah salasila ada dua cara berhenti. Dua cara. Pertama, membunyikan alif selepas lam tu. Salasila. Dua harakat. Yang kedua, matikan lam. Alif tu dihazafkan, dibuang. Macam mana? Salasil. Tu. Jadi dua kaedah ni boleh dibaca. Kalau kita baca dalam majlis tadarus sama ada Ramadan ataupun kita baca selepas isyak tu, maka kumpulan tadarus adalah dianjurkan untuk membaca kedua-dua kaedah itu. Dua cara supaya dia menambah ilmu kepada yang hadir. Contoh Tuan Imam Azmi, dia memimpin halaqah selepas isyak. Kan pada isyak ada ngaji ataupun lepas subuh. Sampailah kita pada surah ini, pada ayat yang keempat. Nanti kan kena dekatkan pesan. Pada kalimah salasila kita baca dua kali. Masa berhenti. Kalau sambung tak adalah. Sambung salasila wa aghlalan. Tapi kalau berhenti, inna a'tadna lil kafirina salasila. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Dia baca 3 kali. Yang pertama berhenti pada salasila, yang kedua baca salasil, yang ketiga dia sambung terus sampailah wa sa'ira. Apa tujuan dia? Menambah ilmu kita. Kenapa kena tambah ilmu? Supaya kita tidak mudah menyalah-nyalahkan andainya ada kawan-kawan kita yang membaca dengan salah satu daripada kaedah itu. Contohlah adalah kawan kita ni, dia baca salasil, kita ketuk kepala dia. Salah dia. Kita kata salah. Ataupun kita cubit dia ke, kita tegur dia, kita kata salah pada dia. Sedangkan dia baca betul.
Jadi sebab tu penting ilmu ni kita tahu dan kita tidak mudah menyalah-nyalahkan orang. Habis. Kita pergi pada titik yang ketiga iaitu tadabbur. Dalam tadabbur, objektif khusus dalam tadabbur ni, para jemaah nanti habis daripada ayat keempat kita cerita nanti ni, boleh terangkan permulaan kejadian manusia atau kata peringkat-peringkat penciptaan manusia seperti mana yang diterangkan dalam ayat ni. Kita boleh ceritalah manusia ni asalnya daripada mana. Jadi balik rumah nanti boleh cerita pada anak bini kita, keluarga kita boleh cerita macam mana. Malam tadi ayah belajar kuliah maghrib cerita tentang penciptaan manusia. Kita pun ceritalah manusia tu daripada apa. Yang kedua, para jemaah menyebutkan tujuan soalan pada permulaan surah ni. Bunyi ayat pertama ni hal ni adakah? Dia macam bunyi pertanyaan. Adakah tujuan dia untuk apa tu? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah Al-Insan dengan satu kalimah dalam bentuk pertanyaan? Kan? Adakah memang Allah nak tanya betul-betul? Adakah begitu? Kan jadi para jemaah boleh cerita apa tujuan sebenarnya surah ini dimulakan dalam bentuk kalimah soalan itu. Baik. Jadi surah ini di kalangan para ulama berbeza pandangan dalam menyatakan adakah surah ini surah Madaniyah ataupun surah Makkiyah. Jadi kebanyakan ulama kata surah ni surah jenis Madaniyah. Surah jenis Madaniyah maksud surah ni turun kat Madinah ataupun fasa selepas hijrah. Dan ada kata dia jenis Makkiyah. Jadi berbeza pandangan lah. Jadi kalau ada yang kata surah ni surah Madaniyah, maka dia berpegang kepada sebahagian daripada pandangan ulama. Kalau yang kata Makkiyah pun boleh jadi betul juga. Dia masing-masing ada pandangan lah. Ada yang juga kata surah ni adalah daripada jenis Makkiyah, surah yang diturunkan fasa sebelum hijrah. Cuma ayat yang ke-24 ataupun ayat 25 tu diturunkan Madinah, diturunkan selepas hijrah. Itu dari segi ulama berbeza pandangan tentang surah ini surah jenis apa. Kalau kita perhatikan ayat-ayatnya pendek-pendek, nampak macam ciri-ciri Madaniyah, tapi bila tengok pula kisah yang ada dalam tu macam ciri-ciri Madaniyah. Sebab tu ulama boleh berbeza pandangan. Baik, kita tengok ayat pertama. Hal ni seolah macam hal ni adakah ataupun bukankah. Ata telah datang alal insan ke atas manusia itu ina beberapa ketika minad dahri daripada masa-masa lam yakun syai'an mazkura, di mana manusia ketika itu tidak pernah pun disebut-sebut. Jadi tengok soalan pada permulaan surah ini, tujuan dia nak berikan penegasan. Sebenarnya bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala nak tanya macam Allah tu tak tahu, tapi Allah nak bagi penegasan. Seolah-olah manusia ni dia bertanya pada diri dia sendiri. Macam kita ni tanya pada diri sendiri, tidakkah kita ni tahu bahawa pada suatu masa dulu manusia ni tak pernah disebut-sebut pun. Manusia adalah makhluk yang terakhir diciptakan. Daripada kalangan makhluk yang bernyawa, contoh haiwan ke, tumbuh-tumbuhan ke, jin ke, malaikat ke, manusia ni makhluk bernyawa yang last sekali diciptakan. Jadi jangan sombong sangatlah, jangan belagak sangatlah. Sebab kita ni lewat sebenarnya datang. Sebelum tu tumbuh-tumbuhan dah ada dah, haiwan pun dah ada dah, jin, malaikat dah ada awal lagi. Jadi maknanya manusia ni dulu tak pernah disebut-sebut pun dulu. Tak pernah disebut-sebut pun. Malaikat tak pernah sebut cerita tentang manusia. Haiwan pun tak pernah cerita akan datang nanti manusia tak. Manusia ni kemudian lewat sangat. Bahkan dari sudut dunia pun, kita sebelum lahir pun orang tak tahu pun yang kita ni akan lahir. Tak pernah disebut-sebut. Tidakkah
manusia ni mahu merenung dan memperhatikan hakikat ini, sesungguhnya terdapat banyak inspirasi yang lahir daripada soalan ayat, daripada ayat inilah. Segala inspirasi itu akhirnya dia nak bawa hati kita ni sedar tujuan dan matlamat dan juga ketetapan dalam asal penciptaan dan perjalanan hidup dan kesudahan kita ni. Rupanya Allah nak bagi tahu kepada kita tentang apa? Tentang tujuan manusia ini diciptakan, matlamatnya dan macam mana cerita penciptaan dan juga perjalanan hidup manusia ni. Allah akan cerita dalam ayat-ayat yang seterusnya. Inna, sesungguhnya kami. Jadi kita kena tahu juga bahawa ini juga sebenarnya merupakan dalil tentang adanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Kepada siapa yang engkar, hendaklah dia mengatakan bahawa hari kebangkitan itu ada. Dulu kita maknanya masa sebelum berlakunya hari kebangkitan, manusia ni semua telah lenyap sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan dan wujudkan semula manusia untuk dia dihisab. Inna, sesungguhnya kami. Khalaqna. Kalimah hal tu sebenarnya ada setengah ulama kata dia bukanlah membawa maksud adakah, tetapi sebenarnya ia membawa maksud qad. Sungguh, sesungguhnya nak cerita. Sesungguhnya masa telah pun berlalu beberapa zaman kepada manusia di mana manusia ni dulu tak pernah disebut-sebut. Ya, dia kata nak membawa maksud juga qad ataupun kata sungguh, sesungguhnya manusia ini. Walaupun nampak bunyinya hal tu macam pertanyaan, tetapi dia boleh juga membawa maksud yang lain, iaitu tentang penegasan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata sungguh manusia ni dulu tak pernah disebut-sebut pun. Oleh siapa? Oleh malaikat, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Manusia ni makhluk bernyawa yang last sekali Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Inna, sesungguhnya kami. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaannya dan juga dengan kerajaannya. Khalaqnal insan, telah kami ciptakan akan manusia itu. Jadi Allah bagi tahu bahawa manusia ini diciptakan oleh siapa? Allah. Kita kena ingat, kita ni lemah. Kita tak boleh nak buat diri kita sendiri. Dan Allah lah yang berkuasa yang telah menciptakan kita ini daripada apa? Min nutfah, daripada air mani. Amsyaj, yang bercampur. Bercampur apa? Jadi Allah nak bagi tahu, kamu jangan sombong wahai manusia, kamu tu aku yang ciptakan. Allah nak bagi tahu dia, aku yang cipta kamu. Jangan nak sombong sangat, jangan degil sangat, jangan nak rasa besar sangat, jangan kamu engkar. Aku yang cipta kamu dulu. Daripada apa kamu cipta tu? Allah kata, aku cipta kau daripada air mani je. Jangan nak belagak sangat. Air mani ni, adakah kita bangga-banggakan, muliakan air mani? Wah, dia ni air mani raja. Tak ada. Air mani ni benda yang kotor je. Air yang hina. Yang bercampur yang lelaki punya dengan yang perempuan punya. Bercampur benih lelaki dan yang perempuan. Jadi tak perlu manusia tu nak sombong, nak rasa hebat, nak bangga diri lebih-lebih sangat. Sama ada dia tu digelar yang mulia ke, yang maha mulia ke, Tan Sri ke, yang berhormat ke, awak sama je daripada air mani. Jadi jangan belagak sangat, saya ni air mani yang mulia. Tak ada dia. Sama je. Bercampurnya air mani lelaki dan yang perempuan. Daripada tulang sulbi lelaki bercampur dengan telur perempuan dan juga darahnya. Percampuran dua jenis air lelaki dan perempuan, masing-masing dia ada perbezaan sel dan ciri-cirinya lah. Ada yang lembut, ada yang pekat, ada yang teguh dan juga sebagainya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui lebih lanjut tentang air mani itu. Nabtali, kenapa Allah buat manusia daripada air mani itu? Allah ciptakan manusia tu rupanya Allah nak mengujinya. Allah nak uji kita. Dengan apa? Dengan perintahnya dan juga dengan larangannya. Allah cipta kita ni, Allah suruh sesuatu.
dan Allah larang sesuatu, kita ikut ataupun tidak perintahnya dan kita tinggalkan ataupun kita laksanakan, kita buat benda yang dia larang. Ni Allah uji kita ni. Kau buat ke tak buat yang aku suruh? Kau tinggalkan ke tidak yang aku larang? Nah, betali Allah sedang menguji kita. Dan itulah tujuan manusia ini diciptakan untuk Allah uji. Siapakah yang terbaik? Kan kita baca setiap malam. Allazi khalaqal surah Al-Mulk tu, allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum. Untuk Allah uji siapakah yang terbaik di kalangan ayyukum ahsanu amala, siapa yang lebih baik. Lebih baik apa? Yang lebih baik dalam mentaati perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah. Faja'alnahu, dan kami jadikannya, Allah jadikan juga pada kita ini sami'an, mendengar, basirah dan melihat. Allah ciptakan kepada kita dua panca indera. Apa dia? Iaitu mendengar dan melihat. Ada telinga, ada mata. Untuk apa? Untuk kita lihat keterangan-keterangan, bukti-bukti yang Allah bagi pada kita. Quran kena tengok, telinga kita kena dengar apa yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Mata kita kena perhatikan sungguh-sungguh. Maka dua panca indera ni sebenarnya sudah cukup untuk kita ni berfikir dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gunakan dua-dua ni baik-baik. Mata kita, telinga kita. Mata bacalah Quran, telinga datanglah dengar peringatan-peringatan dan juga tafsir-tafsir Al-Quran tu, supaya kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jangan bagi alasan pula nanti di akhirat, aku tak tahu pun Allah suruh benda ni. Aku tak tahu pun yang Allah larang buat benda ni. Allah dah bagi kamu mata dan telinga, kenapa kamu tak manfaatkan sungguh-sungguh? Kenapa telinga kamu tak dengar kuliah-kuliah, majlis-majlis ilmu? Mata kamu kenapa tak nak baca Quran? Tu Allah dah bagi dua ni. Allah bagi tahu dah, faja'alnahu sami'an basira. Yang sepatutnya kedua panca indera ni manusia gunakan sebaik-baiknya untuk mendapat manfaat daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin sampaikan. Inna, sesungguhnya kami, hadainahu, telah kami tunjukkan dia, as-sabil, jalan yang lurus. Imma syakiran, sama ada dia tu akan bersyukur, wa imma kafura. Jadi Allah sebutkan bahawa manusia ni diciptakan dan Allah bekalkan panca indera dia yang kata mata, telinga dan juga dia tu boleh berfikir. Bezakan mana yang sesat, mana yang buruk, mana yang betul, mana yang salah. Sepatutnya kita dah boleh fikir dan Allah bagi pilihan. Pilihan itu bukan ikut kita pilih, itu suka hati kita. Tetapi sebenarnya pilihan itu Allah nak uji. Kamu nak pilih yang aku tunjukkan yang betul ataupun kamu nak pilih jalan yang lain daripada apa yang aku tunjukkan. Apa dia jalan yang Allah dah tunjuk? Al-Quran inilah jalan yang Allah tunjukkan. Kamu nak ikut Quran ke ataupun kamu nak ikut selera nafsu kamu? Kalau dia ikut Quran, dia akan menjadi syakiran, orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur ialah orang yang ikut panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mereka yang berpaling daripada Quran, itu adalah orang-orang yang kafura, yang kufur. Jadi, jangan kata Allah tak bagi pilihan, sebenarnya Allah dah bagi pilihan. Cuma kamu pilih untuk jalan yang kufur, jalan selain daripada Al-Quran. Inna, sesungguhnya kami, a'tadna, sesungguhnya kami telah menyediakan lil kafirin, bagi orang-orang kafir, salasila, rantaian, salasil ataupun salasila, rantaian, wa aghlala wa sa'ira, dan juga belenggu-belenggu neraka yang menjulang-julang, neraka yang menyala-nyala. Jadi bagi mereka yang memilih jalan kafura, iaitu jalan yang selain daripada Allah tunjukkan, iaitu Quran ini, maka Allah kata bagi orang yang kufur ini, Allah sediakan bagi mereka itu rantai-rantai, belenggu-belenggu, tali-tali yang akan diikat
kaki, tangan, leher mereka yang mana semuanya diciptakan daripada api yang menyala-nyala. Kita nampak boleh ke api tu jadi rantai? Nah, jangan kita pelik lah. Allah ni kalau Allah nak ciptakan sesuatu tu bukan sahaja daripada api, daripada cahaya pun Allah boleh ciptakan makhluknya. Manusia boleh ciptakan sesuatu benda daripada cahaya? Tak boleh. Tapi Allah boleh tak cipta sesuatu daripada cahaya? Buktinya malaikat Allah ciptakan daripada cahaya. Buktinya jin, syaitan itu daripada api. Allah boleh ciptakan makhluk-makhluknya. Jadi kalau Allah nak ciptakan rantai-rantai, tali-tali, belenggu-belenggu daripada api, maka bagi Allah, Allah boleh. Tapi kita tahulah yang bakal mendapat belenggu-belenggu, rantai-rantai, tali-tali yang akan diikat tangan, kaki, leher mereka daripada api itu akan merasai sakit dan panasnya. Belenggu-belenggu itu yang akan memasung tangan mereka, diikat ke tengkuk mereka. Wallahu a'lam macam mana gambarannya. Tapi kalau kita gambarkan seorang-seorang tu diikat, kemudian diikat ke leher dia. Dipasung tangan, diikatkan ke tengkuk. Macam mana wallahu a'lam. Boleh jadi macam ni pun jadi juga. Tapi macam itulah diceritakan dalam tafsir di mana disediakan ikatan-ikatan itu daripada api yang menyala-nyala yang akan membakar mereka. Ini adalah penghinaan yang Allah akan berikan kepada mereka-mereka yang memilih selain daripada apa yang Allah telah tetapkan. Apa dia yang Allah tetapkan ni? Quran. Sebab tu kita mengharapkan biarlah hati kita terus istiqamah baca Quran, belajar Quran, faham Quran, ikut Quran supaya kita ni tidak tersasar daripada selain daripada Al-Quran ni. Penting tuan-tuan sentiasa bersama dengan Quran supaya kita ni tidak hidup atas muka bumi ni melanggar daripada apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. Inilah dia kata Allah Subhanahu Wa Taala, sabil, jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Baik, pengajaran daripada ayat yang kita baca, setiap manusia kena merenung hakikat asal kejadian kita. Renung balik diri kita, jangan sombong sangat. Kita ni daripada apa? Air mani je. Dan kita kena rasa kuasa dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita hari ni, daripada benda kecil, daripada air sahaja, sikit demi sedikit Allah ciptakan sehinggalah kita jadi manusia yang macam ni. Ini semua siapa punya kuasa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, setiap kita kena sedar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia, iaitu Allah bagi kita mata, telinga, akal, semuanya itu supaya kita ikut perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita istiqamah bersama dengan Al-Quran dan terus berada di jalan yang ditetapkan oleh Allah. Jangan kita dipesongkan, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik semuanya daripada Allah. Yang kurang lemah daripada diri saya mohon ampun. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.